fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Sebelum ini kita dikejutkan dengan kereta terbakar yang melibatkan salah satu pemimpin DAP. Satu artikel terkini dari Malaysia Kini, serang rumah Ngeh, polis tangkap lelaki 30-an di Shah Alam. Polis menangkap seorang lelaki 30-an susulan insiden serangan bom botol terhadap rumah anggota parlimen beruas Ngeh Kuham. Tangkapan dibuat pada jam 4 pagi di Shah Alam, Selangor. Tangkapan berumur dalam lingkungan 30-an dan tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Sebelum ini, kata Ketua Polis Perak Muhammad Yusri Hasan. Serangan awal pagi semalam itu merosakkan 3 buah kereta Ngeh, termasuk sebuah Mercedes-Benz dan bumbung anjung rumahnya. Ngeh yang ketiga itu sedang tidur terselamat selepas dikejutkan oleh orang yang lalu lalang yang membunyikan loceng rumahnya. Pemimpin DAP itu memaafkan penyerangnya, tetapi menuding jari kepada Perikatan Nasional PN yang didakwa mengapi-apikan orang membencinya. Ngeh sebelum ini dilanda kontroversi selepas menyatakan pakar bukan Islam dilantik dalam jawatan kuasa mengkaji perundangan syariah. Setelah bantahan meluas, dia bagaimanapun memohon maaf dan menarik balik cadangan itu. Menjelaskan tidak berniat masuk campur dalam hal ehwal Islam, Ngeh berkata dia cuma mahu memastikan semua pandangan diambil kira kerana menjangkakan proses itu melibatkan pindaan perlembagaan. Dia juga katanya tidak tahu bahawa jawatan kuasa khas tersebut telah dibentuk oleh Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang dipengerusikan oleh Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Sementara itu, dalam kenyataan petang ini, Yusri berkata, individu itu kini direman 5 hari untuk siasatan lanjutan. Sehubungan dengan itu, kes disiasat bawah Seksyen 435 Kanun Keseksaan dan jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai sehingga 14 tahun dan hendaklah juga dikenakan denda, kata Hasan. Yusri juga mendedahkan 2 buah telefon bimbit turut dirampas. Ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan kepimpinan politik di Malaysia. Identiti polis yang menangkap identiti lelaki 30-an di Shah Alam. Polis telah tangkap lelaki tersebut susulan insiden serangan bom botol terhadap rumah anggota parlimen beruas Ngeh Kuham. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Teman-teman, ada satu isu hangat hari ini yang saya ambil maklumat ini daripada Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com yang menyebut nama Perdana Menteri yang ke-11, calon Perdana Menteri yang ke-11. Kalau ini benar berlaku, selamat tinggal Mahathir, selamat tinggal Perikatan Nasional ataupun siapa sahaja yang mempunyai impian untuk menjadi Perdana Menteri ke-11. Nah, saudara-saudara umum juga mengetahui berkaitan dengan keputusan terkini pembebasan Najib Razak, di mana peguam Najib sendiri membuat pengakuan, seorang peguam sendiri membuat pengakuan bahawa Najib sendiri tak tahu bila pengampunannya akan dibincangkan. Satu perkongsian daripada Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com, Najib Perdana Menteri ke-11
menurut laporan yang belum dapat dipastikan kesahihannya, nasib Najib Razak sama ada kekal berada di penjara atau dibebaskan akan diketahui sebelum ujung bulan. Semalam, channel News Asia atau CNA melaporkan lembaga pengampunan akan mengadakan mesyuaratnya pada minggu ketiga bulan Januari. Kata laporan itu, permohonan pengampunan akan dibincangkan dalam mesyuarat tersebut dan bekas Perdana Menteri itu mungkin akan diberi pengampunannya, seterusnya dibebaskan dari penjara. Bagaimanapun, Peguam Najib Syafi Abdullah menolak laporan CNA itu atas sandaran mereka tidak pernah dimaklumkan mengenainya. Kami sebagai Peguam Najib tidak pernah dimaklumkan berkenaan tarik mesyuarat lembaga pengampunan atau jika ada berkaitan permohonan pengampunan anak guam kami. Maka kami jadi tergamam bagaimana CNA telah membuat spekulasi dengan berita tidak berasas ini, katanya dalam satu kenyataan. Lembaga pengampunan wilayah persekutuan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan anggota lain ialah Menteri Wilayah Persekutuan, Peguam Negara serta 3 lagi yang dilantik Agong. Berikutan laporan CNA itu, meskipun isu menjatuhkan kerajaan masih diperbualkan, tetapi sejak semalam lebih ramai yang berminat untuk berspekulasi mengenai nasib Najib. Ada peluangkah Najib dibebaskan? Sebahagian besar merasakan anak sulung Tun Razak itu mempunyai peluang cerah untuk dibebaskan. Manakala segelintir masih menanggapinya peluangnya 50-50. Ada pula yang mengakui turut bermimpi berjumpa Najib dalam keadaan ceria dan tersenyum pada malam sebelum berita CNA dilaporkan media tempatan. Barangkali secara kebetulan, serentak dengan penularan berita mengenai laporan CNA, semalam juga Agong telah berkenan merasmikan Menara Merdeka 118 yang pembinaannya diilhamkan oleh Najib ketika beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Nah, di dalam artikel ini menyebut juga, sebenarnya sukar meramalkan sama ada Najib akan dibebaskan atau kekal berada di penjara. Cuma insting saya kuat mengatakan, jika beliau bebas, beliaulah yang akan menjadi Perdana Menteri ke-11 selepas ini, menurut Syabuddin. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini saya sendiri banyak ditanya mengenai kedudukan Najib. Jika benar, lembaga pengampunan akan bermesyuarat sebelum ujung bulan ini. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Menurut Syabuddin, insting beliau kuat mengatakan, jika Najib dibebaskan, beliaulah yang akan menjadi Perdana Menteri ke-11. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.